Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Magistrate Bandar Baru Bangi Selangor, kes derada rogol bayi 11 bulan sehingga menyebabkan kematian dibicarakan. Terima kasih. Adakah semua pihak hadir? Sudah, Yang Arif. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Ainatul Adilah binti Muhammad Romzi, bertindak sebagai pendakwa raya di dalam kes ini. Yang Arif, saya Nur Syamimi Syawani binti Muhammad Nur Azlan sebagai peguam bela pihak tertuduh Zakiruddin bin Amran. Terima kasih. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya ingin meminta pendakwa raya untuk memulakan pertuduhan anda. Yang Arif, sebelum saya mulakan pertuduhan saya, izinkan saya menekankan beberapa fakta kes. Anda boleh teruskan? Yang Arif, tertuduh yang berumur 37 tahun ini merupakan seorang kerani di sebuah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Kenari yang berdekatan dengan rumah tertuduh. Pada November lalu, seorang bayi berusia 11 bulan meninggal dunia selepas 2 hari dilaporkan ternak selepas dipercayai didera secara fizikal dan seksual oleh suami pengasuhnya. Mangsa didapati didera terlebih dahulu sebelum dirogol oleh tertuduh, iaitu suami pengasuhnya. Yang Arif, itu sahaja fakta-fakta yang ingin saya tekankan kepada mahkamah. Sekarang ini, izinkan saya mulakan penghujatan saya. Anda boleh teruskan? Yang Arif, ketika kejadian berlaku, tertuduh berada di rumah bersama mangsa, manakala isterinya keluar ke kedai membeli barang dapur untuk memasak makanan tengah hari. Selepas itu, menurut jirannya, dia mendengar suara bayi menangis yang sangat kuat. Jirannya mula mencari di mana datangnya punca suara bayi menangis itu. Tetapi, jirannya tidak mengambil serius tentang perkara itu kerana ia sudah menjadi kebiasaan untuk pengasuh bayi. Dia juga sudah ketahui anak pengasuh jirannya memang akan menangis setelah isterinya pulang. Isterinya terkejut melihat keadaan bayi dalam keadaan yang menjadikan. Dia mendapati bayi tersebut tidak sedarkan diri dan ada kesan merah lebam-lebam di sekitar tubuh bayi itu serta kesan darah di seluar bayi tersebut. Dia juga mendapati suaminya tiada berada di rumah. Untuk keterangan lanjut, Yang Arif, izinkan saya ingin mengemukakan 2 orang saksi. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama, iaitu yang tertuduh Ainul Hayat bin Alias. Adakah anda bersumpah bahawa bukti yang akan anda berikan adalah kebenaran, keseluruhan kebenaran dan tidak lain hanyalah kebenaran? Bahawasanya saya, Ainul Hayat binti Alias, nombor kad pengenalan 900911035544, dengan sesungguhnya mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam pembicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Izinkan saya, Yang Arif, Puan Ainul, sila nyatakan kepada mahkamah nama penuh dan alamat kamu. Saya Ainul Hayat binti Alias dan saya tinggal di Taman Perumahan Bandar Baru Bangi Selangor, iaitu merupakan jiran si mati. Anda boleh teruskan? Puan Ainul, bolehkah Puan ceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku pada hari kejadian? Saya adalah dengar tangisan bayi yang agak kuat. Kemudian saya pun carilah dari mana datangnya punca suara tangisan tu. Tapi saya tak ambil serius sangat tentang perkara tu sebab saya dah terbiasa dengan bayi menangis. Sebab jiran saya memang ada jaga bayi dekat rumah dia. Tapi dalam masa yang sama, saya hairan kerana suara bayi menangis tu terlampau kuat, macam dia tengah alami kesakitan dan tak berhenti nangis. Saya cuba untuk melihat di sekitar kawasan rumah dia orang, tapi tak ada apa-apa yang mencurigakan. Lalu saya pun masuklah ke dalam rumah balik. Baiklah, saya teruskan. Puan Ainul, adakah Puan ada terdengar suara lain selain suara bayi menangis di rumah tertuduh? Tidak, tapi saya ada dengar bunyi barang-barang dari dalam rumah seperti dilanggar oleh sesuatu yang kuat. Tapi masa tu saya tak pastilah apa benda yang telah terjadi waktu tu. And saya pun adalah sempat berbual dengan isteri dia masa tengah hari tu. Katanya dia nak keluar beli barang. Lepas tu dalam 10 minit lepas isteri dia keluar tu, saya terus terdengar suara bayi menangis.
Baiklah Puan Ainul, terima kasih atas keterangan anda. Yang Arif, izinkan saya memanggil saksi kedua, iaitu isteri tertuduh Puan Siti Rohani. Adakah anda bersumpah bahawa bukti yang akan anda berikan adalah kebenaran, keseluruhan kebenaran dan tidak lain hanyalah kebenaran? Bahawasanya saya Siti Rohani binti Cik Ghazali, nombor kad pengenalan 920814036754, dengan sesungguhnya mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Baiklah Puan Siti, bolehkah Puan ceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku pada hari kejadian? Semasa kejadian itu berlaku, saya memang tiada di rumah. Seperti biasa, saya akan keluar untuk membeli barang untuk memasak. Jadi, kebetulan pada masa itu, suami saya berada di rumah kerana cuti. Jadi, saya meninggalkan anak mengasuh saya dengannya dan keluar ke kedai. Selepas pulang, saya telah dikejutkan dengan keadaan anak mengasuh saya dalam keadaan pesang dan lebam-lebam. Saya juga dapati suami saya telah tiada di rumah. Rumah agak berselerak pada masa itu, tidak seperti mana keadaan semasa saya keluar. Baiklah Puan Siti, terima kasih atas keterangan yang diberikan tadi. Yang Arif, maka sudah jelaslah pertuduhan terhadap yang tertuduh atas pertuduhan merogol seorang bayi sehingga menyebabkan kematian. Kami memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil yang tertuduh untuk masuk ke kandang perbicaraan. Adakah anda bersumpah bahawa bukti yang akan anda berikan adalah kebenaran, keseluruhan kebenaran dan tidak lain hanyalah kebenaran? Bahawasanya saya Zakiruddin bin Amran, nombor kad pengenalan 890613035687, dengan sesungguhnya mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Encik Zakiruddin, anda telah dituduh atas kes jenayah merogol sehingga menyebabkan kematian dan sudah cukup lengkap dengan 2 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Dan kamu tiada di rumah ketika itu, sedangkan isteri Encik Zakiruddin meninggalkan bayi tersebut kepada Encik. Adakah anda mengaku atas tuduhan yang diberikan ke atas kamu? Saya mengaku salah saya, Yang Arif. Baiklah, itu sahaja hujah saya, Yang Arif. Izinkan saya berbicara dengan anak guam saya, Yang Arif. Baiklah, sila teruskan. Encik Zakiruddin, sekiranya anda mengaku salah, anda akan terus dijatuhkan hukuman tanpa apa-apa perbicaraan, iaitu tiada saksi untuk dipanggil untuk memberi keterangan dan kemungkinan anda akan disabitkan dengan hukuman yang maksimum. Hukuman yang dijatuhkan juga muktamad. Jika anda memilih untuk dibicarakan secara tidak langsung, anda akan mengatakan bahawa anda tidak bersalah. Anda harus memanggil saksi atau membawa bukti untuk menunjukkan bahawa anda tidak bersalah. Tidak digalakkan anda meminta untuk dibicarakan sekiranya anda tidak mempunyai apa-apa pembelaan. Saya mengaku salah atas kesalahan yang diturunkan ke atas saya, Peguam. Baiklah Yang Arif, itu saja yang dapat saya bicarakan. Bagaimana Encik Zakiruddin? Adakah anda ingin mengaku bersalah atau hendak dibicarakan? Saya mengaku salah, Ya Arif. Baiklah, bacakan semula pertuduhan. Bahawa kamu, Encik Zakiruddin bin Amran, pada 26 November 2018 pada hari Isnin pada jam lebih kurang 2.30 petang bertempat di Taman Perumahan Bandar Baru Bangi telah didapati mendera dan rogol bayi 11 bulan sehingga menyebabkan kematian. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan mendera dan merogol yang boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Namun, selepas masa meninggal dunia, kes itu diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Adakah kamu mengaku salah atau minta dibicarakan? Saya mengaku bersalah, Tuan. Adakah kamu faham dengan kesalahan membunuh ini, kamu boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan? Ya, Ya Arif, saya faham. Adakah kamu faham dengan pengakuan bersalah ini, kamu tidak boleh membuat rayuan ke atas sabitan kamu? Saya faham, Ya Arif. Yang Arif,
Saya memohon untuk mengemukakan fakta kes dan dibacakan kepada tertuduh. Silakan. Pada 26 November 2018, pada hari Isnin, pada jam lebih kurang 2.30 petang, bertempat di tempat perumahan Bandar Baru Bangi, telah didapati mendera dan merogol bayi 11 bulan sehingga menyebabkan kematian. Pengadu Ainul Hayat binti Alias telah mengadu kawasannya yang tertuduh mendera dan merogol bayi asuhan sepasang suami isteri ini dan kedengaran suara bayi yang menangis dengan kuat dan luar biasa. Ketika jiran mereka, Ainul Hayat binti Alias menjenguknya, keadaan sudah menjadi huru-hara dan tertuduh telah melarikan diri melalui pintu belakang dan membiarkan bayi tersebut dalam keadaan lebam dan berdarah sehingga menyebabkan kematian. Pengadu membuat laporan polis dan polis telah membuktikan yang tertuduh memang bersalah dengan bukti-bukti yang ada dan kukuh untuk menyabitkan kesalahan ke atas tertuduh. Ya Tuan, saya faham, saya mengaku. Itu sahaja Yang Arif. Encik Zakiruddin, mahkamah dengan ini mendapati kamu bersalah dan disabitkan di bawah pertuduhan Seksyen 302 Kanon Keseksaan. Sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman, pendakwa raya, ada apa-apa lagi yang hendak diperkatakan? Tiada Yang Arif. Baiklah, peguam bela. Tiada Yang Arif. Encik Zakiruddin bin Amran, setelah meneliti fakta yang dikemukakan, mahkamah mendapati kamu bersalah atas pertuduhan yang disabitkan atas kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah bersetuju dengan hujahan pendakwa raya dengan bukti yang cukup untuk membuktikan bahawa kamu bersalah kerana mendera dan merogol bayi sehingga mati. Walaupun ini merupakan kesalahan pertama kamu, tetapi kes ini diambil serius dan berat untuk dilepaskan kerana melibatkan nyawa. Walau bagaimanapun, mahkamah berpendapat hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaiannya. Fakta bahawa tertuduh mendera dan merogol bayi yang berusia 11 bulan itu sehingga mati berpunca daripada hawa nafsu tertuduh. Dengan ini, mahkamah memerintahkan tertuduh Zakiruddin bin Amran dijatuhkan hukuman gantung sampai mati dan sebarang jaminan tidak dibenarkan. Mahkamah bersurai.